Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sadaqallahul azim. Surah Ali Imran ayat yang ke-76. Barang siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. InsyaAllah tuan-tuan yang saya hormati, perkataan takwa ni selalu sangat kita sebut. Pertama, dia menjadi rukun di dalam khutbah. Bila sebut saja takwa, dia jadi rukun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu orang-orang yang termasuk dalam golongan yang benar. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam ayat-ayat yang lain, beratus ayat yang lain di dalam Al-Quran menceritakan tentang takwa. Dalam surah Al-Baqarah lebih daripada 10 ayat tentang takwa. Malah awal-awal dalam surah Al-Baqarah sudah sebut takwa. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Awal-awal surah di dalam Al-Quran sudah ada perkataan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kemudian kemuncaknya tuan-tuan, orang yang bertakwa ini Allah Ta'ala masukkan mereka ke dalam syurga tanpa hisab. Punya banyaknya ayat kelebihan takwa, punya banyaknya ayat menyuruh kita takwa. Kelebihan yang bertakwa tu apa? Masuk syurga tanpa hisab. Kemudian Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 76 tadi, fa innallaha yuhibbul muttaqin, maka sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi betapa pentingnya takwa ni tuan-tuan, sampai dia letakkan syarat untuk masuk ke dalam syurga tanpa hisab, ialah jadi orang bertakwa. Apa makna takwa? Pertama, taat pada Allah. Walaupun perintah tu nampak berat, perintah tu nampak berat, tapi sebagai makhluk yang takut, yang taat kepada Allah, dia bukan tengok kepada perintah, dia tengok kepada siapa yang mengeluarkan perintah. Macam iblis, dia tengok perintah, sujud pada Adam, usjudu li Adam, sujud pada Adam. Pasal apa aku nak sujud pula? Aku lagi lama pada Adam, pasal apa aku nak sujud pula? Aku dari api, Adam tu dari tanah. Awak aku nak sujud pula? Aku lagi lama, dia baru. Awak aku nak sujud pula? Aku yang duk mengajak malaikat, dia apa ada? Aku tak mau sujud. Siapa Adam tu? Baru jadi, kemudian aku ni nak kena tunduk pada dia. Tak ada pasal. Allah tanya pada iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Hei iblis, apa yang menghalang kamu bila aku suruh sujud pada Adam? Apa yang menghalang kamu bila aku suruh? Iblis menjawab, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min narin, aku dijadikan daripada api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan dia daripada tanah.
aku lebih mulia daripada dia, aku tak mau sujud pada dia. Maka Allah berkata, qala fahbit minha, wahai iblis, turun kamu pada syurga, pi berambus. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha, sesungguhnya syurga ni tak layak orang sombong duduk dalam dia. Fakhruj, keluar. Fakhruj, keluar. Innaka minas saghirin, sesungguhnya kamu tu kecil, kamu tu hina. Berambus, kata Allah. Kenapa yang dia tak mau sujud pada Adam? Sebab dia tengok perintah supaya sujud pada Adam, dia tengok perintah. Iblis tak tengok siapa yang keluarkan order. Ordernya Allah. Sepatutnya Allah kata apa, aku taat. Itulah takwa. Apa kata Allah pun aku ikut. Itu takwa. Tapi iblis, dia tengok perintah tu tak sesuai pada dia, akhirnya dia lawan Allah, dia lawan perintah, dan dia dikeluarkan dari syurga, masuk neraka selama-lamanya. Sebab tu saya kata tadi, jangan tengok perintah, tengok siapa yang keluarkan perintah tu. Ibu-ibu ni, isteri kita mula-mula mengandung tu seronok. Oh, mengandung ke seronok, masuk Facebook, baru 2 minggu usia kandungan dah pakai baju maxi dah, pakai baju mengandung, nak habaq ke orang aku mengandung. Kalau artis tu buat sidang akhbar, saya dah mengandung, amboi, sekarang ni bangga dapat anak. Lepas sebulan, lepas 2 bulan mabuk, morning sickness, muntah, pening, muntah, masuk hospital, tambah ayak, semuanya ada. Kemudian makin berat mengandung, makin berat mengandung, makin berat mengandung, sampai Allah kata beratnya mengandung itu wahnan ala wahnin. Beratnya mengandung itu susah di atas susah. Kalau dulu boleh berlari, sekarang tak boleh. Kalau dulu boleh melompat, bila dah berat tak boleh. Dan bila melahirkan anak sakit sangat, duduk di bawah klinik bersalin, hospital bersalin tu, yang duduk di bawah tu duduk dengar orang duduk bersalin tu, sakit dengar. Tiba-tiba bila budak tu dah lahir, duduk menyusu elok-elok, datang perintah Allah, ambil anak kamu, hanyutkan di sungai. Susah bersalin, susah beranak, budak dah keluar sihat, comel elok, duduk menyusu elok-elok, datang perintah Allah, hanyutkan anak kamu di sungai. Dan mak Nabi Musa menghanyutkan anak dia Nabi Musa di sungai. Merah lagi budak tu. Kenapa mak Nabi Musa hanyutkan Nabi Musa? Kerana Allah yang suruh. Tidakkah perintah tu pelik? Tidakkah perintah tu macam mana budak ni kalau lemas, macam mana kalau boya makan dia, macam mana saat lagi budak ni hanyut tak tahu pi mana? Mak Nabi Musa tak pernah tanya. Mak Nabi Musa ambil, Nabi Musa bubuh dalam kotak, hanyut di sungai. Lain-lain ku serah pada Allah. Allah suruh aku buat, aku tak tanya dah lain-lain. Inilah dia takwa. Walaupun perintah tu berat, walaupun perintah tu kalau fikir sekali imbah, boleh ke budak kecil macam ni hanyut pada sungai? Tapi orang beriman, orang bertakwa, dia tak tanya benda lain dah. Tuan-tuan, di luar rumah tu ada yang bawa pedang, di luar rumah tu ada yang bawa tombak, ada yang naik kuda, ada yang bawa panah, duk panah kat pintu. Ramai
Bukan seorang, berpuluh-puluh, beratus orang kumpul keliling rumah. Dalam rumah tu ada seorang anak muda, ada seorang lagi yang sangat hebat. Kemudian Allah berfirman, "Hei Muhammad, keluarlah kamu daripada rumah, pindahlah ke Madinah." Rasulullah buka pintu, keluar. Tak ada siapa musuh yang keliling rumah Rasulullah, yang nak bunuh Rasulullah, mampu mengapa-apakan Rasulullah. Sampai Nabi boleh ambil pasir, Nabi boleh letak atas kepala mereka, mereka tak sedar. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Patutnya Nabi Muhammad duduk dalam rumah, tak ada siapa boleh masuk. Patutnya Allah Ta'ala halau mampu habis musuh-musuh tentera Quraisy tadi. Tapi tak, Allah kata pada Rasulullah, keluar kamu daripada rumah, pi ke Madinah. Padahal di luar tu punya ramai musuh. Pak siapa Nabi tak tanya, pak siapa Nabi tak bantah? Sebab perintah Allah, aku tak boleh bantah apa, aku tak boleh tanya apa, aku ikut saja. Yang lain-lainnya aku serahkan pada Allah. Dan akhirnya Nabi Muhammad selamat. Tuan-tuan, itulah makna taqwa. Orang hari ini macam-macam, datang perintah Allah soal macam-macam, kemudian dia kata dia bertakwa. Allah suruh buat macam ni, dia buat macam tu. Allah suruh A, dia buat B. Kemudian dia kata dia bertakwa. Maka bila dia bantah perintah Allah, bila dia lawan perintah Allah, maka hidup dia akan jadi susah. Jadi susah ni apa tuan-tuan? Dalam Quran disebut ma'isyatan dangka. Hidup kita dalam dunia jadi ma'isyatan dangka, jadi susah. Apa dia Ustaz? Tempat tuan-tuan ni ada dua jabatan panjang. Pak paling panjang, selain daripada senang nak berjerang, nak seberang ke seberang, jambatan tu juga senang orang nak bunuh diri. Berapa ramai hak bunuh diri sekarang ni. Ma'isyatan dangka, hidup dia sempit. Dia tak nampak jalan, dia tak nampak jalan keluar. Yang dia nampak ialah terjun bangunan. Yang dia nampak adalah minum klorok. Yang dia nampak ialah minum minyak tanah. Yang dia nampak ialah kerak lengan. Yang dia nampak ialah terjun bangunan. Sebab hak lain ni dia tak nampak dah, dia nampak kelam. Maka dia ambil jalan mudah, bunuh diri. Ma'isyatan dangka. Apa dia ma'isyatan dangka? Hidup jadi sempit. Gaji ada, pendapatan ada, tapi tak cukup. Tengok rumah hutang, tengok kereta hutang, tengok peti air hutang, tengok tilam hutang, tengok anak duit, tengok isteri nak pakai duit, tengok handphone duit, tengok televisyen duit, tengok kipas angin duit, tengok aircon duit. Mak pula telefon duit, adik pun telefon duit. Tak cukup. Nak angkat telefon pak ni pun takut, ni pak nak duit pula ni. Adik duk mengaji universiti, telefon nak duit pula ni. Hidup dia dalam keadaan kesempitan, ma'isyatan dangka. Dan dia tak jumpa jalan keluar daripada masalah duit dia itu. Akhirnya apa dia buat? Hutang. Hutang along. Apa dia buat? Dia ambil vacuum. Dia vacuum tabung. Bukan dia jolok, dia vacuum, dia sedut duit. Ada Ustaz? Saya cerita ni Pak, saya ada. Hari ni vacuum bukan hak besar gedabak tu, lah vacuum kereta tu. Duk vacuum ulang kereta tu, dia awak pergi ke masjid, dia sedut duit tu. Dia bubuh apa nama hak paling tinggi sekali, mod 5 punya. Dengan tuan-tuan buat pula, oh vacuum duit, cantik juga tu. Ah sudah tuan. Orang cerita dia pergi tiru pula dah.
Akhirnya dia ambil riba, dia pinjam halung, hidup dia bertambah susah. Yang ketiga tuan-tuan, ma'isyatan dongka tu apa? Orang tak suka dah. Mak mertua tak suka, isteri tak suka, anak tak suka. Main masjid, orang masjid tak suka, pergi kedai kopi orang tak suka, duduk di pejabat orang tak suka. Dia rasa dia ni keseorangan. Akhirnya dia jadi kemurungan, anxiety. Yang keempat, apa dia? Ma'isyatan dongka, hidup penuh dengan kepura-puraan. Nampak bahagia tapi tak bahagia. Semayang tak ada, puasa tak ada, amalan tak ada. Nampak suami isteri bahagia tapi hidup penuh dengan pura-pura. Malam susah nak tidur, siang susah nak tidur. Ada anak tak membahagiakan, ada isteri tak membahagiakan, ada suami tak menceriakan. Tuan-tuan, hidup dengan penuh kesusahan. Apa nama dia ini? Nama dia ma'isyatan dongka. Kenapa ma'isyatan dongka? Jawapan dia sebab tak bertakwa kepada Allah. Kenapa tak boleh selesai masalah? Jawapan dia sebab tak bertakwa kepada Allah. Kenapa rezeki jadi mahal? Kenapa duit tak cukup-cukup? Kenapa harta tak cukup-cukup? Jawapan dia sebab tidak bertakwa. Kenapa masalah bertimpa-timpa? Jawapan dia sebab tidak bertakwa. Kenapa orang sana benci, keluarga benci, semua benci? Jawapan dia sebab tidak bertakwa. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan keluarkan daripada segala masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan kepada dia rezeki daripada jalan dia tanpa dia sangka dia akan dapat rezeki. Tuan-tuan yang saya hormati, yang kedua, makna takwa tu apa? Takut kepada Allah. Takut pada Allah. Allahu Akbar. Kita ni duduk sama-sama kita. Abah Haji kita ni datang kuliah maghrib naik ZZR 1500cc. No. Sekali dia press minyak, bung bung. Abang kita ni datang naik BMW 7 Series. Kita pula main naik kancil, tak pun naik Honda Cup. Kita tengok ZZM, ZZR besar. Saya bila tengok BMW ke Mercedes ke 1.9 juta, kita pun geleng kepala. Pasal apa yang kita geleng kepala kemudian jadi cicak? Pasal apa? Geleng kepala satu hal, bunyi cicak tu satu hal. Tu baru tengok kereta. Saya dari Melaka pukul 11 pagi sampai tempat tuan-tuan 8 malam. Bayangkan berapa jam atas kereta. Pagi tadi 9.30 saya ceramah di Bemban, Melaka. Bemban. Habis ceramah pukul 11, terus mai ke Pulau Pinang. Saya tengok aksiden kereta 3, lori terbalik 2, kereta terbakar 1, Volkswagen terbakar kat Rawang dekat Sungai Buloh. Lori terbalik, bercabut tayar-tayar, ganda dia duduk tengah-tengah jalan, jam daripada tempat dia nu sampai Sungai Simpang Pulai. Ganda dia dua-dua duduk tengah-tengah jalan. Dia langgar apa tau? Nu hak saya daripada selatan nak main sini, jam dekat Kuala Kangsar terowong. Semua kereta kena masuk tol Kuala Kangsar. Lagi jam pula ikut jalan lama. Punya seksa nak main tempat tuan-tuan. Saya tanya kat Plus, apa kejadahnya jam teruk ni? 20 km jam. 3 jam daripada tol terowong sampai tol Kuala Kangsar, 3 jam.
Saya kata aku patah balik dah ni, tak payah pergi urut Pulau Pinang ni. Driver saya kata, InsyaAllah Ustaz, sempat apa, teruk ni, tengok sempat Ustaz, jalan lagi, jam lagi kat Cakap Jerin, jam lagi kat Lopong Su, jam lagi dekat Jawi apa tau, lepas Lopong Su. Oh, banyaknya tuan-tuan kereta yang saya nampak. Berapa ribu kereta yang saya nampak hari ni. Ada hak kereta besar, ui. Ada hak kereta kecil, ui. Pasal apa kita jadi hui? Pasal kita tengok sama-sama kita. Cuba kita duduk di atas, kita tengok yang di bawah, agak-agak hui ya. Tuan-tuan naik Komtar, duduk tingkat atas sekali, tuan-tuan tengok kereta di bawah. Ada tuan-tuan sebut, oi. Tak, tuan-tuan ke sebut, lo kecilnya, lo kecilnya, lo kecilnya. Itu baru Komtar. Pergi duduk di bulan ni, main tengok di bumi, nampak apa? Tak nampak apa. Punya kecilnya kita. Allah yang jadikan langit punya luas, kalau nak banding bumi, tak nampak apa kita ni. Nak sombong, nak belagak, hang tu tak ada apa di sisi Allah. Tapi Allah Maha baik, dia tak pernah lupa kita. Ada beras di rumah. Allah Maha baik, dia tak pernah lupa kita ada air nak bagi minum. Dia tak pernah lupa kita ada ikan kita nak makan. Dia tak pernah lupa kat kita ada sayur nak buat makan. Dia tak pernah lupa dengan kita. Air liuk kita pun Allah aturkan. Padahal Allah Maha kaya, Maha hebat. Sebab tu takutlah pada Allah. Bila Nabi balik pada Isra' Mi'raj, perintah yang Nabi dapat daripada Mi'raj ialah perintah sembahyang. Wajib 5 kali. Abah Haji, bila Abah Haji bangun nak sembahyang Isyak, sekali lagi Abah Haji berdiri tegak, usalli apa semua. Lepas tu Abah Haji sebut apa? Nak angkat takbir tu sebut apa? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Nanti nak sembahyang Isyak, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Sekali lagi nak qamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali lagi lepas sembahyang zikir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti sebulan Ramadan, lepas tu puasa, lepas tu raya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengandung, lepas mengandung beranak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Budak mula-mula dengar Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Itulah takwa. Allah Maha Besar. Soalan dia sekarang, siapakah yang paling besar di sisi kita? Di sisi kita sekarang ni, Allah yang besar ke orang lain besar? Cik jawab elok-elok. Ulang balik. Yang Nabi Muhammad turun daripada langit, ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah yang maha besar, sampai tak nampak apa di bumi ni. Punya hebatnya Allah, agungnya Allah, bijaksananya Allah. Dapat perintah sembahyang, Allah Maha Besar. Soalan dia sekarang, siapakah yang besar di sisi kita sekarang? Perintah Allah atau perintah makhluk? Kemudian kita nak kata aku bertakwa pada Allah. Tak boleh letakkan perintah manusia mengatasi perintah Allah. Jaga-jaga ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak ingat benda tu. Saya buat benda ni sebab arahan pengarah. Jadi pengarah suruh saya buatkan peluk-peluk ni, saya tak boleh buat apa lah. Allah kata apa?
Allah kata haram. Tak, dia memanglah haram, tapi pasal skrip dia suruh saya peluk. Sekarang kamu dah letakkan arahan pengarah kamu lagi besar daripada arahan Allah, dan kamu semayang Allahu Akbar, sepatutnya director akbar, baru betul. Mana boleh letakkan arahan orang lain lebih daripada Allah? Itu arahan pengarah filem, arahan mak bapak, arahan suami, arahan isteri. Allah kata taat pada mak bapak. Isteri cakap, abang jangan balik rumah mak abang, dah lama abang tak balik, abang nak ziarah kejap. Abang dengar tak cakap saya? Jangan balik. Balik. Tak balik dia. Mak sakit. Habis tu kalau mak sakit, kalau awak balik, mak awak sihat ke? Kenalah tengok mak abang, kau nak bawa klinik hospital. Adik-beradik awak ada yang awak sibuk buat apa? Duduk diam-diam tengok cerita Korea. Tak balik suami dia. Sekarang siapa yang besar? Perintah Allah supaya buat baik pada mak engkau, atau perintah isteri engkau yang melarang berbuat baik pada isteri engkau? Perintah isteri engkau. Nanti takbir, isteri maha besar. Tak ke syirik kita? Itu belum arahan pemerintah. Pemerintah suruh buat, Allah larang buat. Allah suruh buat, pemerintah kata tak boleh buat, kita ikut cakap pemerintah. Siapa yang besar sekarang? Sebab itu perintah daripada pemerintah wajib diikut kalau tidak bercanggah dengan perintah Allah. Kalau ianya bercanggah dengan perintah Allah, Allah didahulukan. Hari ini siapa yang letakkan arahan yang mendahulukan Allah? Tiba-tiba dia letakkan Allah di belakang, Allah di bawah, maka dia main semayang Allah maha besar. Pembohong tuan-tuan. Kamu bukan letakkan Allah yang besar, kamu letakkan order yang besar. Tuan-tuan, nak taat pada Allah ni sampai tahap apa Ustaz? Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah sembelih anak dia, dan dia buat. Nabi Ibrahim diperintahkan Allah sembelih anak dia, dia asah parang depan anak dia. Itu nama takwa. Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Nabi Ismail di Mekah yang kering tandus, tak ada air. Siapa suruh tinggal? Allah suruh tinggal. Nabi Ibrahim tak tengok belakang. Dia tinggalkan isteri dia, tinggalkan anak kecil dia, dia balik ke Palestin. Langsung tak tengok isteri di belakang. Abang tinggalkan kami bang. Ya. Abang tinggalkan kami di tempat yang kering kontang ini bang. Ya. Abang, adakah Allah yang perintahkan kami ditinggalkan di sini abang? Ya, Allah perintahkan aku meninggalkan kamu berdua di sini. Kalau begitu abang baliklah. Saya yakin Allah tidak akan sia-siakan saya. Itulah takwa. Dia tak tubuh jawatan kuasa mengkaji. Dia tak tubuh muzakarah pula, duduk 3 orang, Ibrahim, Ismail, Siti Hajar. Macam mana Hajar? Di sini tak ada air, Allah suruh tinggalkan kau di sini. Di sini tak ada air, macam mana Hajar? Itulah pasal duduk kat Palestin ada air, pindah ke Mekah tak ada air. Macam mana abang? Ismail, apa pendapat engkau? Saya ikut je cakap ayah. Ayah pun rasa tak sesuai perintah ni, tak kena ni. Tak ada pula dewan mesyuarat. Hajar kata baiklah abang. Ibrahim kata aku nak balik. Air tak ada, susu dah kering, anak dah menangis. Dia nampak di sana macam ada air. Hajar berlari, rupa-rupanya Fata Morgana. Tengok ke sini ada pula macam air, wak, lari lagi 7 kali pusing. Kemudian daripada hentakan kaki memancar air.
nampak air naik di tengah-tengahnya. Berlari Siti Hajar, dikepungnya air tadi, Zam-zam, 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 sambil dia duk kepung air supaya air tadi jadi telaga. Zam-zam, zam-zam, dia kepung, dia sebut zam-zam, kepung, kepung, kepung cepat. Kata Rasulullah, kalau Siti Hajar tidak mengepung air Zam-zam, akan jadi sungai di Mekah. Tapi paksa dia kepung jadi telaga. Rupa-rupanya Allah nak bagi air Zam-zam dekat dia orang, tak pernah kering sampai sekarang. Rupa-rupanya Allah nak bangunkan kota Mekah jadi bandar suci, tanah haram. Rupa-rupanya yang dia berlari tadi menjadi ibadat dalam rukun haji, rukun umrah, nama dia sa'i. Rupa-rupanya di antara Safa dan Marwah, tengah-tengahnya itu ada Zam-zam. Depan dia itu akan dibina Baitullahil Haram, tempat manusia tawaf sampai kiamat. Akibat daripada taat kepada perintah Allah, apa yang berlaku kepada keluarga Nabi Ibrahim, keluarga itu menjadi contoh kepada kita, doanya mustajab kepada kita sampai sekarang. Inilah kesan orang bertakwa, iaitu taat kepada Allah. Dia taat dulu, dia tak fikir buruk. Dia tak fikir buruk, yang dia penting aku taat dulu. Tuan-tuan yang saya hormati, yang ketiga, apa dia? Yang dikatakan takwa, menjauhi larangan Allah. Orang yang bertakwa dia tak buat benda-benda yang dilarang Tuhan. Dia nampak dosa tu macam gunung nak jatuh atas dia. Saya 2-3 hari ni duk pergi masjid yang duk jumpa kipas helikopter. Tadi di Bemban, kipas yang lagi besar dah kipas tuan-tuan ni, sebiji dia satu masjid punya besar. Mana beli depa ni? Malam semalam saya ceramah di masjid apakah? Kampung Tun Razak di Melaka. Kipas 2. Saya duk tengok kipas. Tuan-tuan duk tengok kipas besar atas kepala ni, buatnya tuan-tuan nampak tali dia tu putih, kabel tu sebelah tu putih. Kita duk tengok putih satu kabel, tengok-tengok hak sebelah dia pun putih. Adakah tuan-tuan duk nganga tengok bawah dia lagi? Tak lah, pakak lari kelang kabut. Pasal apa? Kipas nak jatuh. Itu baru kipas. Cuba tengok dom atas kita ni, duk tengok retak crack. Nampak tu? Agak-agak tuan-tuan nak tunggu lagi ke? Tak tuan-tuan lari. Orang bertakwa macam itulah dia. Bila dia tengok benda dosa, bila dia tengok benda dosa, rasa macam gunung nak hempak dia, dia lari cepat-cepat. Itulah takwa. Sebab itu ditanya kepada sahabat Nabi, apa itu takwa? Hang pernah lalu tak dekat tanah liat yang licin? Tanah liat, hujan turun, licin, pernah lalu tak? Pernah. Dekat tanah liat tu pula ada duri banyak, ada duri tajam-tajam. Hang nak buat apa? Aku akan berhati-hati supaya aku tak jatuh dan supaya aku tak pijak duri yang tajam. Kata sahabat Nabi ni, itulah makna takwa. Kau berhati-hati dengan apa yang kau buat supaya tak terkena dosa. Subhanallah. Tak tahulah tuan-tuan, badan kita ni Allah suruh jaga jangan masuk neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Saya tengok banyak benda-benda yang kita makan tak clear. Dulu orang duk heboh buat roti canai, buat roti telur tak basuh, telur ayam tu tak basuh, ambil je pum, penuh dengan teh ayam. Kemudian orang viral kotak telur ayam tu hampa tak basuh, hampa pergi buat roti canai, pergi duk tenyih makan dengan tek sekali.
Lah ni siapa berniaga roti canai siap tulis iklan telur ayam kami dibasuh, nak bagi orang confident. Pasal apa? Haram, kotak, kata najis. Tuan-tuan tak tengok lagi tu, hak buat roti canai guna kentola good morning. Sebelum dia pergi buat roti canai dia mandi tu, lap dengan apa? Kentola good morning. Tuan-tuan tengok tak? Dia lap ketiak, lap peluh, lap semua dengan kentola tu. Waktu dia duk lumuk apa roti canai duk layak tu, kentola good morning sini sekali dia lap peluh. Kemudian roti canai hak bulat ketul-ketul tu dia tutup pula dengan kentola tu. Sekali lagi ada orang order roti canai satu, dia selak kentola tu, dia ambil roti canai. Roti canai tu lah lap ketiak dia, roti canai tu lah lap mandi dia, roti canai tu lah lap peluh dia, roti apa nama kain tu lah, kentola tu lah yang tutup roti canai. Ada orang muntah tengok punya pengotok. Kita nak jaga benda hak masuk dalam badan kita ni jangan benda haram. Tahu berapa puluh tahun kita duk makan daging import, kita ingatkan daging, tak tahu daging apa dia pun import. Asal halal kita balun, asal balun kita halal. Kita cukup jaga supaya jangan benda haram masuk dalam rumah tangga kita, dalam badan kita, badan anak-anak kita. Itulah takwa. Sekupang pun hutang kita cari. Tuan-tuan pernah jumpa ada orang dia hutang RM1, orang yang dia hutang tu tak tahu tang mana, dia main cari Tok Imam. Tok Imam kenal tak dia ni, nama dia Sipulan, saya ada hutang dia RM1, saya nak bayar kat dia, di mana rumah dia? Tok Imam kata tak tahu, saya pun baru hutang sini. Ni nak buat lagu mana ni, duit RM1 ni lagu mana? Tok Imam kata tak tahu, lagu rock pun boleh, lagu jazz pun boleh, terpulang ke hang lah. RM1 punya paksa tuan-tuan, dia sanggup cari satu negeri. Tu nama dia takwa. Sebab dia takut orang yang berhutang tak boleh masuk syurga, tergantung amalan dia di hari kiamat. Dia takut. Itulah nama dia takwa. Apa kelebihan orang bertakwa? Allah mudahkan segala urusan dalam dunia. Allah bagi rezeki tanpa disangka. Allah lepaskan dia daripada seksa kubur. Allah matikan dia dalam iman. Allah masukkan dia di syurga tanpa hisab, dan dia boleh tarik berpuluh ribu orang lain masuk syurga dengan dia. Di hari kiamat orang yang bertakwa akan dibangunkan bersama minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin. Orang yang bertakwa ni Allah sayang, orang yang bertakwa ni Allah makbulkan doa dia. Sebab itulah Allah Ta'ala pesan, jadilah kamu bertakwa, jadilah kamu bertakwa. Bila, macam mana nak jadi orang bertakwa? Bila ada satu bulan Allah bagi, ada satu ibadat Allah bagi untuk kita jadi bertakwa. Nama bulan tu Ramadan, dan nama ibadatnya ialah puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa seperti mana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum daripada kamu, supaya kamu bertakwa kepada Allah. Rupa-rupanya tuan-tuan, bulan yang nak mari lagi 8 lagi 7 hari ni, bulan Ramadan ni tuan-tuan, bulan nak melahirkan orang bertakwa supaya kita masuk syurga tanpa hisap. Bulan Ramadan yang kita nak masuk ni tuan-tuan, bulan ni nak jadikan kita ni doa mustajab. Sebab orang yang bertakwa ni Allah bagi apa hak dia minta. Sebab itu bila sebut Ramadan, bila sebut puasa, kita kena suka. Sebab puasa dan Ramadan itu satu perkara yang menjadikan kita ni hampir dengan Tuhan. Kadang-kadang kita rasa bila kita berdoa tu, Tuhan tak makbul pun permintaan kita. Jenuh doa, Tuhan tak bagi pun apa kita minta.
Nak bagi macam mana? Hang tak bertakwa. Saya naklah anak saya baik ustaz, doalah siang malam, mintalah mahat tahfiz tu baca Yasin lah apa semua, tak jadi ustaz. Anak saya ngisap juga ustaz oi. Anak saya duk tanam juga ganja ustaz oi. Anak saya duk buatlah benda-benda haram saya. Macam mana ustaz oi? Duk oi apa? Apalah maknanya kalau kamu tak bertakwa pada Allah? Kita teringin tuan-tuan nak mati dalam sujud. Di sekolah saya tu nama dia Opah Cik, umur dia 83 tahun. Orang dia bongkok. Orang dia berjalan rendah meja ni. Tinggi meja ni kalau berjalan, kalau tegak sikit ada tinggi tu, main bongkok rendah. 83. Dia minta dekat saya Al-Quran kosong. Dia kata, ustaz jangan lupa bagi dekat Kak Cik Al-Quran kosong. Kenapa? Kerana setiap tahun bulan Ramadan dia akan menulis Al-Quran daripada Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, dia tulis dengan tangan dia. Kerja dia ialah menulis Al-Quran. Dia ambil Quran, kemudian dia tulis balik, baris dia semua tulis balik. Dia menulis Al-Quran. Umur 83 tahun. Mata ni tak payah pakai spek. Saya kata insya-Allah nanti saya cari sebelum Ramadan ni, saya cari Quran. Quran kosong ni dia dua buah. Satu sampai 15 juzuk, satu lagi 16 sampai 30 juzuk. Bayangkan tuan-tuan, sebulan dia habiskan 30 juzuk tulis Quran. Orang tua 83 tahun, jatuh basikal, tulang dia lari sebelah, bongkok sampai sekarang. 3-4 hari lepas Ustaz Ebit Liu tu datang sekolah saya. Saya bawa Ustaz Ebit Liu tu pergi jumpa dia. Ebit Liu tanya dekat opah ni, Opah untung duduk sini, boleh tulis Quran, boleh baca Quran. Opah untung. Jawab opah tadi, ustaz, doakan opah. Opah nak mati dalam keadaan opah sedang ibadat. Opah nak mati dalam mengaji. Opah nak mati tengah semayang. Ustaz doakan saya nak. Opah tak nak benda lain. Opah nak mati dalam ibadat. Tuan-tuan, ni kata orang tua. Dia nak mati kalau boleh, nak mati dalam semayang. Tuan-tuan tak teringin ke? Mati tengah tawaf, mati tengah sujud, mati tengah baca Quran. Ada pegawai KWSP tu mati tengah semayang duha. Allah jemput dalam keadaan satu jemputan yang sangat istimewa. Ini kesan daripada orang bertakwa. Maka Allah Ta'ala bagi pada kita bulan Ramadan sebagai satu madrasah, satu sekolah untuk jadi baik. Pagi-pagi dah bangun, pukul 5 bangun, sejuk. Pukul 5 pagi bangun, sejuk. Ambil wuduk, pakai baju, ampos sejadah, semayang. Allahu Akbar. Ya Allah, ampunkan dosa aku ya Allah. Ampunkan dosa mak bapak aku ya Allah. Zikir sampai 5:30. Habis 5:30 pergi ke dapur, masak apa patut, perangat apa patut, makan sahur. Sambil bersahur, sebelum bersahur tu Allah sebut apa? Wal mustaghfirina bil ashar. Allah berikan ampun kepada orang yang meminta ampun pada waktu sahur. Di antara doa yang mustajab diampunkan dosa ialah ketika bersahur. Sebab bersahur tuan-tuan jangan duk marah. Banyak opah-opah bila waktu sahur duk panggil cucu, duk menjerit tak habis berpuluh tahun. Oi bangun oi. Oi bangun oi. Berpuluh tahun lah.
Yang bangun jiran sebelah. Bangun dah kanak oi. Dia kejut anak, hak bangun jiran. Dia kejut laki, hak bangun laki jiran dia. Cuba kali ni pesan ke anak-anak cucu suami kita, sekali ya bangun, sekali ya panggil. Mai duduk atas meja makan tu, habis bersahur saja, ya Allah ampunkan dosa kami ya Allah. Terimalah puasa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Lepas habis bersahur, pergi gosok gigi mana patut. Pakai baju, pakai jubah elok-elok, mai semayang. Semayang subuh berjamaah. Allahu Akbar. Nabi kata, man shalla subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang semayang subuh berjamaah, Allah Ta'ala jaga dia. Allah Ta'ala jaga keluarga dia, Allah Ta'ala jaga diri dia, Allah Ta'ala jaga dia. Semayang subuh berjamaah. Habis semayang subuh, zikir sekejap, jangan bangun lagi, banyakkan sebut nama Allah. Sebut nama Allah banyak-banyak. Allahu Akbar, Allah, Allah sebut. Kalau yang mana dah pencin, kiri kanan kita ada Quran, ambil Quran baca. 7.14, 7.11 Isyraq, terbit matahari. Tunggu sekejap, barang 10, barang 15 minit, barang 20 minit, tunggu saat. Lepas tu mula sembahyang Isyraq, Allahu Akbar. Maka orang yang bangun macam tu tuan-tuan daripada subuh, kemudian dia tunggu sampai habis tadi duha Isyraq tadi, dia dapat pahala macam umrah tuan-tuan. Pukul 8.30 dia balik rumah. Balik rumah apa dia nak buat, patut pergilah ngemas rumah ke, pergi berkebun ke apa ke. Pukul 9 dia baca Quran, berlawan dengan isteri dia. Kamu baca semuka, abang semuka, kamu semuka, abang semuka. Tuan-tuan, saya nak habaq, makcik-makcik kami di sekolah saya, satu hari 10 juzuk. Sehari 10 juzuk, 3 hari habis khatam. Alhamdulillah, setiap tahun kita boleh khatam dalam bulan Ramadan 10 kali. 10 kali tuan-tuan. Jom kita cuba buat. Penat ustaz, saya tak larat, air liok tak ada, baca Quran puasa ni. Kalau gitu baca, tak usah keluar bunyi, tengok je muka surat tu baca. Jadilah. Dah letih sangat lah. 5 juzuk lah satu hari. Tak usah bunyi, baca lagu tu. Macam kita duk baca Facebook, macam tuan-tuan duk baca paper. Tuan-tuan baca paper bunyi tak? Jarang orang baca paper bunyi. Baca lagu tu. Oh, kalau macam tu Ustaz, sehari 10 juzuk, buat kalau boleh. Jaga mata. Aku tak mau tengok dah benda haram. Television ke, TikTok ke, Facebook ke, aku tak nak baca dah benda haram. Aku tak nak baca dah, aku puasa. Mai tengah hari tidur pukul 12, pukul 1 bangun, mai balik masjid. Di masjid pula hari Zuhur, setiap kali Zuhur baca surah Waqiah. Tok imam baca, makmum ikut. Setiap hari Ramadan. Habis sembahyang asar, tok imam buka satu hadis, baca satu hadis, makmum dengar. Habis 5 minit baca hadis, balik. Wah tuan-tuan, meriahnya sembahyang kita, ibadat kita. Zuhur terisi, asar terisi, maghrib terisi. Kalau boleh puasa tahun ni kita buat lain. Tarawih lain macam mana ustaz? Kita di sini ramai jemaah kita yang balik pada haji, yang balik dah haji, yang jadi jemaah tetap di masjid kita 20 tahun, 30 tahun. Tapi seumur hidup dia tak pernah jadi imam. Dia teringin nak jadi imam. Pilih 10 orang. Tuan Haji boleh jadi imam tarawih satu malam 4 rakaat. Tuan Haji boleh jadi Bilal.
Tuan-tuan, di belakang kita ni ramai hak boleh. Ajak depa pun teringin nak jadi imam. Lapangkan masa untuk depa. Lapangkan ruang dan peluang untuk depa. Latih mereka sekurang-kurangnya tuan-tuan, mereka berani jadi imam. Rupa-rupanya dalam banyak-banyak jemaah kita ni ramai yang berbakat, cuma tak ada bagi peluang. Cuba buat tuan-tuan supaya jadi ceria sembahyang kita. Sembahyang tarawih kita jadi seronok. Oh, malam ni siapa imam? Malam ni Haji Bidin. Oh, Haji Bidin tak pernah dia jadi imam. Oh, malam ni dia, giliran dia, rakaat pertama 2 3 4 dia. Tengok dia jadi imam, dia baca Sudaisi. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Hak di belakang tu naik bulu roma. Masuk rakaat 5, 6, 7, 8 Haji Dolah pula. Haji Dolah hang punya giliak, aku punya seksa dah habis. Haji Dolah pula, Allahu Akbar. Tengok-tengok dia baca bacaan Huzaifi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Oh, lain rasa. Mai rakaat lain pula. Haji Arifin pula jadi imam. Dia baca doa apa? Baca Fatihah. Siapa punya slang pula? Ghamidi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masuk rakaat yang terakhir, Haji Mat jadi imam. Dia baca Fatihah stay sabar. Ustaz Kazim punya Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ceria seronok. Tu belum masuk bilai. Bertukar-tukar tuan-tuan. Habis sembahyang tarawih tak balik. Baca Quran tadarus. Habis pukul 11. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan datang ke sekolah saya pada 2 hari bulan ini, ada beratus orang akan melaporkan diri untuk duduk dalam asrama. Sebulan mereka akan tinggal dengan saya. Sebulan. Apa sebab mereka datang? Sebab di sekolah saya sejak 2006 kami telah buat qiyamul lail setiap malam sepanjang bulan Ramadan. Sepanjang bulan puasa setiap malam 3:30 sampai pukul 5 qiyamul lail. Pukul 5 habis sahur, lepas sahur sembahyang. Dah 16 tahun tak pernah miss walaupun satu malam. Mudah-mudahan kami jumpa Lailatul Qadar. Apa kata tuan-tuan kalau masjid kita belum buat? Tahun ini kita mulakan setiap malam. Pukul 3 datang dah. Imam bertugas gilir dengan imam hak jemputan tadi ni.
buat qiyam. InsyaAllah tuan-tuan, kita jumpa 83 tahun semayang, nama dia Lailatul Qadar. InsyaAllah kita jumpa dengan 83 tahun pahala kebajikan, nama dia 1000 bulan Lailatul Qadar. Doa mustajab, Allah bagikan keampunan kepada kita. Mudah-mudahan puasa yang kita buat nanti, bila habis Ramadan, kita jadi orang bertakwa. Kerana itulah tujuan berpuasa dan tujuan diwajibkan dalam bulan Ramadan. Ramadan Karim daripada saya untuk anda. Terima kasih kerana tuan-tuan menunggu saya walaupun agak lewat saya sampai. Dan kita bersyukur pada Allah, walaupun perjalanan saya ni jauh, 11 pagi sampai 8 malam. Ini perjalanan yang lebih jauh daripada Kuala Lumpur Jeddah, 8 jam. Letih tuan-tuan. Ni saya nak patah balik. Besok saya ada di Kuala Pilah pula. Nak patah balik pula ke Kuala Pilah malam ni juga tuan-tuan. Jadi sekadar itu saja, saya minta maaf jika terkasar bahasa. Doakan saya selamat sampai insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.